Tak, jangan terkejut geng. Awal lagi nak terkejut. Pada malam ni aku nak share satu story puaka yang baru je berlaku. Sebab before this, student university diorang ODL, belajar dekat rumah. Tapi semesta ni diorang dah kena masuk university guys. Dan diorang dah 2 tahun tak masuk university ni. Asrama 2 tahun kosong. Macam-macam benda jadi guys. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan cerita seram pada malam ni bukan sekadar cerita geng. Cerita pada malam ni baru je berlaku di salah sebuah universiti yang terletak di negeri Pahang geng. Dan macam aku cakap tadi, universiti, semua universiti dah kosong selama 2 tahun. Tiba-tiba diorang kena masuk. Hantu-hantu yang dekat universiti tu dah buat flat setinggan, dah buat apartment untuk diorang duduk. Sebab 2 tahun tak ada orang, tiba-tiba budak-budak masuk. Engkau rasa diorang tak marah? Tapi sebelum aku sambung cerita, korang boleh tolong tak follow saya punya social media dekat bawah. Dan kalau korang nampak dekat sebelah tu ada kat button chat, betul tak? Dekat chat tu, bawah tu ada satu button duit, ting, di mana kalau korang nak sumbangkan super chat ataupun super sticker, korang boleh tekan dekat situ, sumbangkanlah pada saya berapa yang korang nak. Tak sumbang tak apa geng, tak ada lah korang tak sumbang tak nak kawan dengan korang. Paling tak nak tegur je. Tapi tak apa geng, terima kasih pada yang memberi. Semoga Tuhan rahmati awak semua. Dan macam biasalah guys, sebelum saya mulakan cerita, tak lengkap tanpa lampu merah, betul tak? Jadi marilah kita sama-sama tukar lampu merah kita. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk Puaka Universiti Berhantu. Cerita ni daripada seorang wanita yang bernama Ilyani. Tapi dia cakap, bang, panggil saya Yani je bang. Umur dia muda lagi geng, 20 tahun. Kalau acik-acik ada nak buat menantu umur 20 tahun, boleh roger saya, nanti saya kenankan. Dan dia belajar di salah sebuah universiti yang berada di negeri Pahang geng. Universiti apa tu tak boleh bagi tahu. Risau kadang-kadang bagi tahu, nanti tiba-tiba kita kena saman geng. So kita senyap-senyap ajalah ya. So benda ni jadi masa first day Yani daftar ke universiti tersebut, di mana dekat setiap college ataupun asrama tu hanya separuh sahaja dibenarkan balik. Dan satu bilik, kalau dululah satu bilik asrama tu ada 4 orang, tapi sebab Covid ikut SOP, satu bilik hanya dibenarkan 2 orang sahaja geng. Pada waktu tu Yani ni baru sampai. Dia penat-penat baru sampai, masuk bilik kosong, tak ada orang. Bilik dia kecil je geng, bentuk petak, ada 2 katil, 2 almari, meja belajar, ada tingkap. Di mana tingkap dia jenis yang tingkap transparent tu, yang macam tolak macam ni. Pap. Macam tu, faham tak? Bukan yang perak tu, yang So yang ni bila dah sampai, dia tengok bilik dia. Bermulalah kita kepada episod baru. Dia duduk, dia mulalah buka barang dia. Dia kemas satu persatu baju, letak barang-barang mandian, makanan, semua dia susun elok geng. Nak dijadikan cerita, daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 7 petang geng. Yang ni kemas bilik, dia kemas barang, tapi roommate dia lagi seorang tak muncul-muncul. Di mana roommate ni diberikan secara random. Kita tak boleh pilih siapa roommate kita, pihak universiti yang akan tentukan. So time tu Yani duduk, dia fikir, oh maybe roommate aku ni datang esok kot. Sebab daftar universiti ni
selama 3 hari. Dan mereka yang daftar untuk duduk universiti ni pula tak boleh keluar bilik, geng. Diorang kena kuarantin selama 7 hari, di mana makanan akan hantar depan pintu. Kau duduklah memerut dalam bilik tu macam tungau. Asrama Yani ni 4 tingkat, geng. 4 tingkat tu koridor penuhlah bilik-bilik, di mana setiap bilik ada 2 orang. So disebabkan kapasiti asrama tak penuh, memang hari tu agak sunyi sepi, geng. Lagi-lagi Yani duduk seorang, hanya ditemani dengan bunyi belalang. Macam mana bunyi belalang? Cucut, cucut. Mana aku tahu, kau tanya aku pula. Waktu maghrib, time ni Yani baru nak solat, geng. So dia solat macam biasa, tingkap bilik dia buka luas. Sebab kalau tak buka, bilik panas, kedap, bau pusat, geng. So lepas dia buka tingkap tu, dia solat macam biasa. Tiba-tiba dah settle bagi salam, dia rasa nak memerut, geng. Dia rasa macam nak pront-pront. So dia bangun dengan kain telekung dia, dia keluar bilik, pergilah ke tandas. Daripada tandas ke bilik dia selang beberapa bilik lain. So dia lalu koridor, masuk toilet, masuklah ke dalam cubicle tandas tu. Dia kunci pintu, cepat, mak. Dia settlekanlah hal dia. Tengah sedap-sedap memerut, muka macam Jensen King, senyum-senyum macam gini, tiba-tiba, geng, pintu toilet Yani tu seakan diketuk. Time ni Yani tengok je lah. Takkan tak tahu aku dekat dalam ni, aku dah kunci pintu, asal kau ketuk? Toilet lain banyak lagi, pergi tandas ni juga engkau nak pilih. Time tu dia cakap dalam hati je lah. Lepas tu Yani senyap dan tiba-tiba ketukan tu bunyi lagi. Yani pun bersuara, ada orang ni, tengah ada orang ni pergi tandas lain. Dia cakap macam tu, geng. Keadaan senyap seketika, sehinggalah tiba-tiba ada satu suara perempuan yang bertanya, "Siapa dekat dalam?" Yani time ni tengah memerut, dia fikir apa gila orang dekat luar nak berkenalan. Ingat ni Facebook ke? Aku tengah memerut ni, kau tanya siapa dia? Yani senyap lah, tak jawab apa-apa. Dia fokus apa dia tengah buat. Tiba-tiba, geng, suara tu tanya lagi, "Kenapa senyap?" Yani pun jawab, "Ni Yani, orang tengah buang air lah, jangan kacau lah, pergi jauh-jauh. Sibuk lah kau ni, aku nak buang air kau kacau." Yani cakap macam tu dan keadaan jadi senyap sunyi macam tadi, geng. Lepas Yani settle, dia flush, dia pergilah masuk bilik. Tapi masa dia keluar toilet tu, dia tengok kiri kanan koridor, tak ada orang. Lengang, senyap sunyi setiap bilik yang ada dekat koridor tersebut. Dia pun tak ambil tahu. Dia ingat macam ni mesti budak-budak bosan ni, kena kuarantin, nak prank lah ni. Tak apalah, aku masuk bilik aku. Dia masuk bilik, dia kunci pintu, cepat. Dia duduk atas katil, dia main telefon, geng. Member tu tengah main telefon, tak kacau orang langsung. Dah syok scroll TikTok, tiba-tiba lagi sekali pintu bilik Yani diketuk. Dan tiba-tiba ada satu suara yang sama daripada dalam tandas tadi, tanya Yani, Yani seorang ke?" Yani time tu dia cam lah, "Oi, ni suara daripada tandas tadi ni." Yani pun cakap, "Ya saya, kenapa ya? Ada apa-apa masalah ke?" Dan suara tadi balas, "Yani nak teman." Yani pun reply, tak apa. Saya tak nak teman. Saya suka duduk sorang-sorang. Awak pergi teman orang lain lah. Saya okey. Dan senyap untuk beberapa minit, geng. Time tu memang Yani fikir, ni budak bosan ni. Orang tengah kuarantin, tak elok nak bagi orang lain masuk bilik. Kan dia bawa COVID ke apa ke. Dan bilik tu senyap beberapa minit, geng. Sehinggalah ada lagi bunyi ketukan yang terjadi. Tapi ketukan kali ni bukan dari arah pintu, tapi dari arah tingkap yang terbuka luas. Yani terdengar bunyi tingkap diketuk, dia pandang je tingkap yang terbuka luas tu. Dekat luar memang dipenuhi dengan pokok-pokok tinggi yang dipenuhi dengan semak samun, geng. Yani fikir, aku salah dengar ke? Ke memang ada orang ketuk tingkap bilik aku tadi? Time ni memang member tu tercengang, mulut terbuka. Macam tu, geng.
Yang ni pun nak make sure apa ada dekat luar tingkap. Yelah, risau monyet terlekat ekor ke apa. Yang ni pun berdiri daripada katil, berjalan menuju ke arah tingkap. Dia tinjau ke bawah, kiri, kanan, atas, nak tengok siapa yang ketuk ke aku salah dengar. Intai punya intai, tinjau punya tinjau, geng. Tiba-tiba daripada arah luar tingkap, yang ni terdengar suara sama yang didengar tadi, berkata, "Yang ni, boleh saya masuk?" Time tu bulu roma yang ni dah meremang, geng. Dia pun ke belakang dia cakap, "Jangan kacau aku, jangan, kau pergi jauh-jauh. Aku tak nak berkawan dengan kau, aku tak nak berteman dengan kau." Yang ni memang jenis yang berani, geng. Dia cakap terus kepada benda tu sebab dia tahu pada malam tersebut yang borak tu bukan manusia tapi lembaga. Lepas yang ni marah tu, tiba-tiba angin dekat luar seakan bertiup. Lepas tu hilang. Senyap sunyi, geng. Time ni yang ni fikir, Alhamdulillah tak ada apa-apa kot. So dia pun pergi tutup tingkap, kunci. Malam tersebut berlalu macam tu je, sehinggalah waktu yang ni nak tidur. Sebelum tidur, yang ni akan mainkan alunan Al-Quran dekat telefon dia. Dia dah tutup tingkap, dia mainkan alunan Al-Quran, barulah dia tidur, geng. Dan pada pukul 2 pagi, tiba-tiba bunyi alunan Al-Quran tu berhenti dengan sendiri. Yang ni pun terjagalah. Ush, kenapa berhenti? Dan bila dia tengok telefon dia, mati. Bateri habis kot. Yang ni cakap dalam hati time ni. Yang ni pun tak kisah sebab dah ngantuk. Dia pun cubalah tidur. Time ni dia tidur menghadap ke arah dinding. Dia tidur, dia cuba pejam mata. Dan tiba-tiba dia terdengar seakan macam ada suara bisikan dari arah tingkap. Tapi dia tak sure. Dia rasa macam antara dua lah. Macam kita tengah mamai, kita rasa macam tu suara daripada mimpi ke suara daripada alam realiti. Dan time tu memang yang ni terdengar seperti ada suara bisikan. Asy. Yang ni cuba tidur, geng. Tapi telinga dia cuba untuk fokus bunyi apa tu. Dan bila telinga dia makin lama makin peka, dia dapat dengar yang suara bisik tu sama sangat macam suara yang tegur dia dekat tingkap, dekat pintu, dekat tandas. Dan bila dia cuba fokus lagi, suara tersebut sedang seakan berzikir. Dan zikir tersebut menyebut, "Ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni." Suara tu memang bunyi daripada arah luar tingkap, geng. Walaupun tingkap dah tutup kemas, tapi still kedengaran suara berbisik, "Ya ni, ya ni, ya ni, ya ni." Yang ni time tu tidur hadap dinding macam aku cakap tadi. Dia pun nak cuba pastikan benda apa tu. Yang ni pun alihkan badan, dia angkat kepala nak pandang ke arah tingkap. Dan tingkap yang ni langsir tak tutup. Memang langsir terbuka kiri kanan. Dan tingkap dia transparent. Walaupun tutup tingkap, tapi still boleh nampak dekat luar dengan jelas. Dan waktu yang ni angkat kepala pandang ke arah tingkap, dia ternampak seorang perempuan pakai tudung tapi berbaju kurung lama, sedang pandang ke arah yang ni. Muka dia cengkung, mata dia hitam pekat, mulut dia terkumak kamit. "Ya ni, ya ni, ya ni, ya ni, ya ni." Time tu yang ni dah fikir, "Uish, tak mungkin ni orang. Ni tingkat 4, geng. Takkanlah orang nak pergi sewa train semata-mata nak zikir nama aku." Member tak fikir panjang, geng. Dia terus saut kepala dia dengan selimut, cuba untuk tidur, guys. Tapi waktu dia cuba tak nak dengar benda tu, dia cuba zikir dalam hati, benda yang dekat tingkap tu cakap, "Ya ni, sebenarnya saya dah roommate awak. Saya dah duduk sini 2 tahun. Tiba-tiba awak datang. Kita teman, ya?"
Ya, ni time tu dah lemah semangat, geng. Dengar benda tu, member terus pengsan, tak sedarkan diri sampai pagi, geng. Esok paginya, dia sedar pukul 2 petang. Sedar dalam keadaan berpeluh, cemas. Terus keluar bilik, pergi jumpa member dia kat bilik sebelah, nangis-nangis, geng. Dan bila bawa pergi jumpa warden, warden pun buatlah apa yang patut. Dan malam tu juga, diorang adakan bacaan Yasin untuk pagar balik tempat tersebut. Dan since that day, yang ni tidur bilik member dia bertiga. Dia pindah semua barang dekat bilik lain. Dan sampai sekarang yang ni cakap, bilik tersebut masih kosong, tidak berpenghuni. That's all for tonight, guys. Thank you sebab stay tune, sebab tonton story puaka aku pada malam ni. Thank you guys pada yang sudi bagi super chat dan juga super stiker. Semoga murah rezeki awak, panjang umur. Semoga kita jumpa lagi story puaka yang seterusnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.